وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. قال المصنف كسورة تحفة الطلاب، كتاب تحفة الطلاب لتوضيح العبارات على كتاب إيضاح الألباب لمريد النكاح بالصواب، كسورة yang ke-110. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita masih lagi sambung pada perbahasan isteri, masalah berkaitan dengan isteri. Betul. Yang di bawah tajuk syarat sah ijbar lah. Kemudian masalah yang ke-6, dan jika ada perempuan itu sahaya. Kalau perempuan tu hamba sahaya yang bukan muba'ad, yang bukan hamba tersebut hamba muba'ad. Hamba muba'ad kita dah sebut dah dulu, maknanya dia ada lebih daripada satu tuan. Bila lebih daripada satu tuan pula, maka bila lebih daripada satu tuan, sebahagian tuannya sudah memerdekakan dia dan sebahagiannya yang lain tidak memerdekakan dia, masih kekal dalam keadaan hamba. Ataupun mukatab, iaitu penghulu mengakadkan akad kitabah, iaitu akad untuk memerdekakan hamba dalam keadaan bayar secara ansuran beberapa bulan, sehinggalah habis bayaran tersebut maka dia akan merdeka. Maka kalaulah perempuan tersebut hamba sahaya, maka berkehendaklah penghulu hamba perempuan tu mengkahwinkan perempuan yang sahaya tu. Dia tu hamba perempuan tu hamba yang bukan muba'ad, yang bukan mukatab. Kemudian dia ni penghulu ni nak mengkahwinkan dia. Sebelum kita pergi situ, kita tengok Kashfun Niqab ke surat 299. Penghulu tidak boleh menikahkan hamba yang berstatus mukatab dan muba'ad. Kata musannif yang bukan muba'ad dan mukatab. Adapun hamba yang muba'ad dan mukatab, maka penghulu tidak boleh memaksa mereka untuk bernikah dengan hak ijbar. Ini masalah berkaitan dengan ijbar, paksa kahwin. Maka kalau perempuan tersebut hamba yang mukatab, hamba yang muba'ad, maka penghulu tidak boleh ijbar, tidak ada hak untuk ijbar, tidak boleh memaksa berkahwin. Intaha ad-dalilun nasah. Sambung kata dia, kalaulah perempuan sahaya itu bukan muba'ad, bukan mukatab, kemudian penghulu nak mengkahwinkan dia, jawabnya maka harus ia penghulu mengkahwinkan perempuan yang sahaya yang bukan muba'ad ataupun mukatab. Sama ada ia hamba kecil, iaitu belum baligh, ataupun besar makna telah baligh, boleh berlaku nak ijbar. Begitu juga takmim yang kedua, sama ada bikir ataupun dara.
ataupun thayyib, iaitu sudah merasai nikmat persetubuhan. Dan tu thayyib, boleh berlaku penghulu menikahkan dia atas dasar hak ijbar. Ta'mim yang ketiga, sama ada aqilah, iaitu perempuan tersebut berakal, ataupun majnunah, perempuan tersebut gila. Majnunah dia panggil min itlaq ismil maf'ul wa iradat ismil fa'il. Bukannya yang digilakan dah, tapi tetap kita sebut orang yang gila, orang perempuan yang gila. Lagi pula ta'mim yang seterusnya, sama ada mak anak. Mak anak ni apa dia? Mustauladah, ataupun kita panggil ummul walad, ataupun dia satu istilah bila penghulu bersetubuh dengan hamba perempuannya, kemudian lahir anak pula, tu ummul walad, ataupun dia panggil mustauladah. Maka dia boleh menikahkan hamba perempuan tersebut dengan orang lain atas hak ijbar. Ataupun mudabbar, hamba mudabbar. Kita pun dah terang dah, hamba mudabbar sama ada izin hamba perempuan atau tiada, yakni tiada izin perempuan. Senang cerita, kalau kita nak pendek ibarat, boleh perempuan boleh penghulu menikahkan hamba perempuan yang bukan muba'ad, yang bukan mukatab secara mutlak. Gitulah. Secara mutlak. Sama apa mutlak? Baru kita tafsir, sama ada kecil atau besar, sama ada dara atau janda, sama ada berakal atau gila, sama ada umul walad atau mudabbar. Kashfu niqab kita qala, keharusan penghulu menikahkan hamba perempuan yang bukan mukatab dan bukan muba'ad tanpa izinnya. Kata musannif, sama ada izinnya atau tiada. Hal ini berlaku kerana pernikahan itu merujuk kepada manfaat budhu'. Apa budhu'? Faraj. Kita kata dah dalam kitab usul fiqh, Ghayatul Usul, Syarah Lubbil Usul, kaedah yang cukup masyhur, al-aslu fil bud'i at-tahrim. Asal pada faraj, yakni asal pada kehalalan farah itu adalah bukan. Al-aslu fil bud'i, asal pada farah tersebut at-tahrim, iaitu haram. Melainkan ada benda yang menghalalkan dia, iaitu akad nikah. Iaitu akad nikah. Jadi dikata kerana pernikahan itu merujuk kepada manfaat budhu', sedangkan budhu' iaitu farah tersebut dimiliki penghulunya. Oleh itu hamba perempuan ini berbeza statusnya dengan hamba lelaki. Hamba lelaki penghulu tidak dapat memiliki budhu'. Hamba perempuan ialah, bila hamba perempuan penghulu dapat memiliki budhu', maka ikut suka dia lah nak buat lagu mana, nak kahwinkan dia ke, atau nak teruskan jadi hamba dia ke, lagu mana. Adapun hamba lelaki, maka penghulunya tidak memiliki sama sekali budhu'nya, yakni farasnya. Intaha ad-dalil an-nasah. Al-Zah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika menuntut sahaya itu akan penghulu sahaya. Menuntut apa? Mengkahwinkan sahaya tu. Mengkahwinkan dia tu dia panggil maf'ulun bih kedua lah. Penghulu tu maf'ulun bih utama. Kalau sahaya hamba perempuan tuntut untuk kahwinkan dia, jawab tiada wajib ia penghulu memperkenankan. Tak wajib dia perkenankan, tak wajib dia kabulkan. Ghayahnya, dan jika ada sahaya itu, ia tu kena pada sahaya dah. Jika ada sahaya itu, tiada harus bagi penghulu sahaya sekalipun, walaupun sahaya tersebut tidak harus dan tidak halal bagi penghulunya. Contoh nombor 2 dia tulis bawah tu, yakni jika adalah sahaya itu tiada harus bagi penghulu istimta' penghulu sekalipun. Penghulu tak boleh ambil kesedapan, iaitu dengan bahawa sahaya itu adalah mahram bagi penghulu. Tak boleh lah sama mahram istimta', domai gabol lebih kurang ojeng gitu. Yang haram atas penghulu mewaktikan ataupun bersetubuh dengan hamba perempuan tersebut yang merupakan mahramnya.
maka tiada wajib ia penghulu memperkenankan permintaan tersebut. Okey, tak wajib lah. Tetapi ada istidrak pula. Kata qil, kata sebahagian ulama, wajib ia penghulu memperkenankan juga. Wajib dia kabulkan permintaan hamba kalau dia minta nak kahwin, jika adalah sahaya itu haram atasnya atas penghulu. Haram sini makna jadi mahram lah. Jadi ada khilaf. Lihatlah Mishkat Al-Masabih muka surat 132 dan Tuhfatul Muhtaj muka surat jilid yang ke-7 muka surat 294. Kata musannif kitab kita ni, kata musannif tiada wajib ia memperkenankan. Macam tu. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Syarah At-Tanbih. Dia Imam Suyuti ada satu kitab Syarah At-Tanbih. At-Tanbih ini ialah karangan Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala. Sekarang dicetak An-Najmus Thaqib, syarah kepada At-Tanbih oleh Syekh Khatib Asy-Syirbini rahimahullah. Cetakan Darul Diyak pun ada, Darul Minhaj pun ada. Kata dia menyatakan bahawa tidak wajib memakbulkan. Dia ada satu lagi kitab Imam Ibnu Rifa'ah, karangan Kifayatun Nabih Syarah At-Tanbih. Itu masyhurlah kitab mutawwalah, lebih kurang 20 jilid gitu. Syarah panjang tu. Menyatakan dalam Syarah At-Tanbih bahawa tidak wajib memakbulkan permintaan hamba perempuan ketika meminta penghulunya untuk menikahkannya. Kerana dengan penghulu menikahkannya, maka penghulu tersebut akan luput nikmat istimta' bersamanya. Tu ilah dia. Kenapa tak wajib? Kerana boleh jadi penghulu tu nak lagi bersetubuh dengan dia, nak lagi bersedak-sedak dengan dia. Jadi kalau dia nikahkan kepada orang lain, tak dapat nikmat tu. Serta akan mengurangkan qimah, yakni nilai hamba perempuan tersebut. Hamba perempuan tersebut akan berkurangan kalaulah hamba perempuan itu sudah bernikah. Sebahagian ulama mengatakan bahawa jikalau hamba perempuan tersebut merupakan mahram selama-lamanya, mahram muabbad, bukan mahram muaqqat. Kita ada mahram muabbad, mahram muaqqat. Mahram muaqqat mana mahram sementara, nisbah kepada penghulunya, maka wajib menikahkannya. Jadi dia kata sebagian ulama kata wajib. Itu macam dalam qil, macam dalam qil dah. Apa nama tu? Tadi dalam kotak kita, dalam ta'liq kita dia kata qil. Ni qil ni sebahagian ulama kata wajib juga. Mana tadi? Hal ini berlaku kerana tidak mungkin hamba perempuan tersebut menunaikan syahwatnya dalam keadaan penghulunya merupakan mahramnya sendiri. Itu illah bagi kata qil yang mengatakan kalaulah seorang hamba perempuan itu mahram bagi penghulu, maka mestilah penghulu tersebut menikahkannya kalau dia minta. Oleh itu seyogianya penghulu tersebut melakukan i'faf kepada hamba perempuan. Apa dia? Membelanjakan harta dia untuk menikahkan hamba perempuan. Adapun jikalau menjadi mahram tersebut dengan sebab yang mendatang, dia panggil mahram muaqqat ataupun mahram aridi boleh, niscaya tidak wajib sama sekali tanpa berlaku perbezaan ulama atas penghulu tersebut menunaikan permintaannya. Tak wajib. Sebab apa tak wajib? Sebab boleh jadi selepas hilang benda yang mendatang tu, benda yang menjadikan dia bertempuh dari sudut mahram, boleh dia setubuh. Mahram dengan sebab mendatang itu seperti mana seseorang memiliki dua hamba perempuan yang merupakan adik-beradik. Kemudian penghulu tersebut bersetubuh bersama salah satu daripada keduanya. Maka hamba perempuannya yang lain, iaitu adik dia atau kakak dia yang lain tu, meminta untuk dinikahkan dengan orang lain. Tu contoh mahram muabbad, mahram muaqqat, mahram yang sementara. Sebab dia pernah bersetubuh dengan adik dia, maka kakak dia tu mahram sementara. Dua-dua tu adik-beradik. Maka kalaulah kakak dia tadi minta dia untuk nikah dengan orang lain, maka kita tak wajib untuk patuhi. Sebab apa? Sebab dia mahram muaqqat. Kita boleh bersetubuh dengan dia dengan syarat kita yang kakak dia tu jadi hamba ataupun jadi orang lain lah. Jadi mahram muaqqat ni. Habis, maka bila kita bincang berkaitan dengan bab istimta' ni, kita pun sebutlah beberapa perkara-perkara dan peseng-peseng istimta'. Tu tatimmatun. Tatimah pula tu. Bukan khadimah, tatimah, penyempurnaan.
Jenis-jenis istimta'. Kena buat tu. Istimta' ialah bersedak-sedak. Itu secara bahasa lah. Ataupun mengambil kenikmatan oleh suami ataupun penghulu terhadap isterinya atau hamba perempuannya. Bersedak-sedak ni umum lah. Sama ada istimta' itu bersentuhan kulit ataupun tidak bersentuhan kulit, ataupun bersetubuh ataupun tidak. Istimta' ni semata-mata mengambil kesedapan. Mengambil kesedapan melalui mata, nazar, mengambil kesedapan melalui sentuhan mubasyarah. Hukum istimta' ini seperti mana maklum bahawa hukumnya ialah harus, yakni hukumnya adalah harus, yakni tidak haram ke atas suami dan penghulu bagi hamba perempuan. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa dihalalkan bagi suami segala jenis istimta' kepada isterinya. Dia hurah tu tu yang kita buh sini. Dia bubuh dalam tatimah. Antara jenis istimta' yang diharuskan, makna boleh buat, tak haram walaupun pelik, ke atas suami melakukannya kepada isteri adalah sebagaimana berikut. Maknanya apa? Istimta' ni maknanya kalau lah yang berapa ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tak semua 12 lah, mungkin 11 sebab azal tu sekali ada khilaf sikit. Okay, kita anggaplah 12. Kalau 12 jenis istimta' ni isteri tolak, maka nusyus. Maka hukum dia adalah nusyus. Bila nusyus, dalam keadaan dia mampu, dia tak sakit, dia bukannya haid dan sebagainya. Sebab bukannya berkaitan haid belaka sekali istimta' ni, tubuh ya berkaitan haid. Maka kalau dia ada kemampuan untuk menunaikannya tapi dia tidak menunaikannya, nusyus. Bila nusyus, zahirnya nafkah tidak perlu diberikan pada hari tersebut, sehinggalah dia minta maaf semula dan dia boleh membolehkan. Bukan setakat minta maaf. Kalau dia tu nak istimta' tak bagi, bukan setakat minta maaf pada isteri. Caranya ialah mengqadha benda yang suami nak tadi. Kalau suami nak pegang, maka bukan setakat dia minta maaf, bahkan beri ataupun membolehkan isteri tersebut, suami tersebut memegang dia, barulah boleh mendapat hak nafkah semula. Itu disebut dalam hasyiah i'anatul talibin. Kemudian yang pertama, qublah. Yang pertama adalah dia panggil sebagai qublah, ya. Dia panggil sebagai qublah. Mana ni? Dia panggil sebagai qublah. Apa qublah? Iaitu melakukan ciuman mulut ke pipinya sama ada terdapat hail, yakni penghadang seperti kain, ataupun tiada. Mulut ke pipi itu dia panggil qublah. Kisahlah pipi ke dahi ke, dipanggil qublah. Sama ada penghalang ataupun tidak. Jadi kalau isteri menghalang daripada suami dia untuk mengqublah dia, maka gugur nafkah dia. Dia dipanggil sebagai nusyus. Dia dipanggil sebagai nusyus. Kalau tidak ada keuzuran bagi dia ni, tak ada uzur ni, kalau sakit pun boleh. Qublah ni secara mutlak, sakit ke tak sakit boleh berlaku. Ini untuk sakit ke tak sakit boleh berlaku. Sama ada suami dia tu batang besar ke tak, tak ada kaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, mu'anaqah, iaitu berpelukan, yakni masing-masing meletakkan dagunya kepada bahu pasangan masing-masing. Itulah peluk, takrif dia. Dan lehernya kepada leher pasangan masing-masing, dan memeluknya dengan kedua tangannya. Itu mu'anaqah, berpelukanlah. Hal ini berlaku sama ada terdapat hail, yakni penghadang seperti kain, ataupun tiada. Sama juga. Mu'anaqah satu selimut ke, tak satu selimut ke, ada baju ke, tak ada baju ke, dia engkar, dia tak mau, dia tak bagi suami dia buat begitu, maka hukum dia nusyus, berdosa besar dan nusyus. Tu mu'anaqah, gugur hak tuntutan nafkah. Kemudian kalau dia bertaubat semula, dia minta maaf semula, dan dia peluk suami dia, dia kena gitu. Kemudian mudaja'ah, suami berkedudukan mengiring bersamanya. Hal ini berlaku sama ada terdapat hail, penghadang seperti kain, ataupun tiada. Mudaja'ah, tidur mengiring lah bersama isteri. Tidur mengiring bersama isteri. Tidur sambil mengiring.
dia tolak nusyus. Dia tolak nusyus, sama ada sakit ataupun tidak, kerana dia tidak ada kaitan dengan sakit. Yang seterusnya mufakhadah. Mufakhadah. Bukan. Mufakhadah. Di H2 mufakhadah, iaitu seks intercrural. Ataupun dia punya bahasa Inggerisnya intercrural sex. Iaitu apa dia? Penetrasi zakar suami di celahan antara dua paha isteri. Tu maksud dia. Dia tak masuk ke dalam farah dah. Jadi orang ni di haddi ni pun, kalaulah isteri tu uzur ada haid pun masih boleh dilaksanakan. Bahkan dalam kitab jinayat sebut mufakhadah ni bukan sebahagian daripada zina. Kalau dia buat kepada ajnabi, dia tidak kena hudud zina, kerana dia berada di luar faraj. Jadi ini boleh berlaku ketika mana? Ketika mana-mana jua keadaan, sama ada haid ataupun tidak. Kerana dia tidak masuk dalam farah lagi, maka boleh. Jadi kalau perempuan tersebut haid, suami dia nak mufakhadah, maka mesti dan wajib dia tunaikan. Kalau tidak, maka nusyus, walaupun dia haid, kerana dia tidak ada kaitan dengan haid. Hal ini berlaku sama ada terdapat hail, penghadang seperti kain, ataupun tiada. Habis. Yang seterusnya al-lamsu, iaitu suami menjamah isteri daripada mana-mana bahagian anggota, sama ada dengan hail, penghadang seperti kain ataupun tiada. Iaitu dada ke, punggung ke, paha ke, mana-mana lah. Kalau dia halang, maka nusyus, walaupun sama ada dia haid ataupun tidak. Sama ada sakit ataupun tidak, kerana dia tidak ada kaitan dengan sakit, kerana tu hanya menyentuh saja. Tidak ada kaitan dengan persetubuhan. Kemudian yang seterusnya an-nazar, iaitu suami melihat isteri sama ada dengan hail, penghadang seperti kain ataupun tiada. Jadi kalaulah suami nak pandang dia pandang ke lain, nusyus. Suami nak pandang muka dia pandang ke lain, maka nusyus, dosa gugur tuntutan nafkah. Melihat farah isteri itu dikecualikan kerana ia ditegah syarak sebagai tegahan makruh apabila tiada hajat. Kalau tak ada hajat, lihat farah isteri makruh. Bahkan lihat dalam farah isteri, kalau tak ada hajat, terlebih makruh. Kemudian masul budhri, al-badhri boleh, al-budhri boleh. Al-dha tu Z tu dha. Suami menghisap klitoris atau kelentik isteri, sama ada dengan hail ataupun tiada. Intaha fathul mu'in. Hadis pun jenis istinta juga, tapi dengan syarat tidak ada air madhi. Dengan syarat tidak ada air madhi di tempat tersebut, kerana bila ada air madhi maka hukumnya najis, maka terkena anggota kita dengan najis tu dia panggil at-tadammuh. At-tadammuhu bin najasati haramun. Berlumuran dengan najis itu hukum dia adalah haram. Begitu jugalah sebaliknya. Sebaliknya isteri kepada suami. Kemudian yang seterusnya jadi kalau dia al-masul budhri ataupun badhri ni, kalau dia tolak, tak dapat nafkah, nusyus, dosa. Kerana dia sebahagian daripada istimta'. Yang seterusnya taqbilul farj, iaitu suami mencium farah isteri sama ada dengan hail ataupun tiada. Syekh Abdul Rahman bin Abdullah rahimahullah telah menyebutkan dalam Kashful Mukhtirat, ini cium saja. Tempat yang mana mak-pak dia sendiri pun tak pernah cium, iaitu suami boleh. Seterusnya halsul farji. Hals tu hal, batu al-farji, suami menjilat farah isterinya, boleh juga. Tadi hisap, kemudian cium, kemudian jilat, boleh berlaku. Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, hal keadaan beliau menukilkannya daripada Syekh Asbagh rahimahullahu ta'ala. Ini pendapat, ini kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia, boleh suami menjilat para isteri dia. Yang seterusnya ialah istimna', mengeluarkan air mani suami sama ada dengan tangan ataupun selainnya selain tangan. Seperti mana harus suami istimta' keseluruhan badan isterinya, ataupun kita bahasa kita sekarang onani. Jadi isteri mengonanikan isteri mengonanikan suami, maka hukum dia adalah
harus, tidak ada masalah. Kalau tolak, nusyus, dosa. Dan dia tak ada kaitan dengan sakit ataupun tidak, dan tidak ada kaitan dengan haid. Kemudian yang seterusnya al-wat'i, iaitu bersetubuh dengan pelbagai cara, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk, mengiring dan sebagainya, sama ada dengan hail ataupun tiada. Hail ni kalau pakai kondom lah, tiada ni mana tak pakai kondom. Bersetubuh dengan memasukkan zakar ke dalam dubur, hukumnya haram. Tiada masalah bagi penghulu yang bersetubuh dengan ramai hamba perempuan dengan hanya sekali mandi wajib, begitu juga suami. Namun begitu sunat atas suami dan penghulu untuk berwudu dan membasuh farah pada setiap persetubuhan baharu yang hendak dilaksanakan. Hak ni barulah kalau perempuan itu ada uzur, mana kalau sakit ke atau haid ke, dia boleh tolak, tidak jadi nusyus. Tidak dapat digambarkan seseorang bersetubuh dengan ramai isteri melainkan dengan mendapatkan keizinan daripada mereka. Tu. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersetubuh bersama semua isterinya dengan satu kali mandi, itu ditanggung atas bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapat keizinan daripada isteri-isterinya untuk bersetubuh lebih daripada seorang pada waktunya. Sebab setiap hari itu ada hak isteri masing-masing. Jadi kalau hari Selasa tu isteri pertama, tak boleh dia setubuh isteri kedua melainkan dengan izin isteri pertama, kerana dia telah memberikan hak waktu dia kepada isteri lain. Maka kena minta izin. Isteri ataupun hamba perempuan yang menegah diri mereka apabila suami atau penghulunya meminta untuk istimta' yang harus bersama mereka, maka hukumnya haram yang sangat berat. Berat ni. Yang terakhirnya al-azl, iaitu suami bersetubuh bersama isteri dan menarik zakar suami daripada farah supaya mengeluarkan air maninya di luar farah. Namun begitu berlaku perbezaan pandangan ulama berkenaan keharusan al-azl. Ada 4 pandangan. Pandangan yang asah, pandangan mu'tamad, harus atas suami, akan tetapi makruh tanzih. Boleh. Namun begitu lebih utama bahawa dia meninggalkannya. Ini pandangan asah, boleh juga walaupun tidak ada izin isteri. Yang kedua, haram atas isteri berbuat sedemikian secara mutlak. Haram atas isteri berbuat sedemikian secara mutlak. Tadi suami, ini isteri. Kalau isteri tak boleh lah dicabutkan farah dia daripada zakar ke untuk dia pancuk di luar. Tu tak boleh, haram secara mutlak ke atas isteri. Yang ketiga, haram suami berbuat sedemikian tanpa izin isterinya. Yang keempat, haram ke atas orang yang merdeka sahaja. Adapun hamba tidak berdosa. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, masalah yang ketujuh, dan harus bagi penghulu itu mengkahwinkan sahaya perempuan dengan sahaya laki-laki. Tu intaha Mishkat Al-Masabih. Nombor 3 tadi tak baca. Yakni seperti jatuh ia berlaku ia hamba perempuan dalam perzinaan atau khalwat yang haram, masalan berduaan dengan lelaki yang haram. Dan harus bagi penghulu itu mengkahwinkan sahaya perempuan dengan sahaya laki-laki. Boleh penghulu menikahkan sesama hamba, dan dengan kurang bangsanya. Kalaulah dia nikahkan dengan lelaki yang kurang dari sudut keturunan pun boleh juga. Bangsanya bangsa hamba laki-laki yang tiada kufu bagi sahaya sekalipun, meskipun tidak sekufu. Tu bagi hamba. Adapun merdeka tak boleh lah, pak dia kena bagi sekufu, kecuali reba. Kata musannif, yang tiada kufu bagi sahaya sekalipun, yakni meskipun bapa bagi perempuan tersebut merupakan keturunan Quraisy sekalipun. Bapa perempuan tu keturunan Quraisy, tapi perempuan tu hamba, tetap boleh bernikah dengan orang yang biasa-biasa. Hal ini berlaku kerana hamba perempuan itu tidak sabit nasab padanya sama sekali. Intaha ad-dalil an-nasah. Perempuan hamba perempuan itu bukan sabit nasab dengan penghulu dah. Maka boleh dia menikahkan dengan orang yang lebih bawah daripada dia. Perkara ini telah diterangkan secara panjang lebar pada perbahasan yang telah lalu, iaitu berkaitan dengan kufu'ah ataupun sekufu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, tetapi tiada harus dinikahkan, yakni dinikahkan hamba perempuan dengan orang yang majzum, dengan orang yang
majzum. Apa majzum? Nombor satu, yakni penyakit juzam atau badam, iaitu penyakit yang luruh daging. Dan bala. Apa bala? Yakni penyakit baras, sopok ataupun bala dia panggil. Jadi penghulu tidak boleh menikahkan hamba perempuannya dengan orang yang berpenyakit sopok dan orang gila. Okey. Sebelum tu kata musannif dengan orang majzum, yakni seseorang yang ditimpa penyakit juzam. Intaha ad-dalilun nasah. Kata musannif dan orang gila, yakni meskipun hamba perempuan itu ditimpa penyakit sopok dan juzam sekalipun, tak boleh juga. Walaupun hamba perempuan itu cacat dari sudut ada penyakit juzam dan sopok, tidak boleh juga penghulu menikahkan dia dengan hamba lelaki lain yang gila. Dengan tiada, tak boleh tu dengan tiada redha sahaya itu. Kalau tidak ada keredaan daripada sahaya tersebut. Kalau ada keredaan, maknanya kalau ada keredaan daripada hamba sahaya tu, bolehlah. Kalau tak ada keredaan daripada sahaya tu, tak boleh. Kata musannif dengan tiada redha sahaya itu, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa hal ini berlaku kerana ia akan memudaratkan hamba perempuan tersebut. Jadi sebab kalau dia redha, tak apalah, dia sanggup menerima apa yang akan berlaku. Tapi kalau dia tidak ada izin, maka tidak boleh. Maka jikalau penghulunya memaksa hamba perempuan tersebut bernikah dengan orang-orang yang telah disebutkan, orang gila, orang juzam, maka hukumnya tidak sah. Hanya sahaja sah menjual hamba perempuan kepada orang lelaki yang tidak sekufu dengannya, meskipun lelaki tersebut mempunyai keaiban sekalipun. Dari sudut jual beli sah, dari sudut menikah tidak boleh. Tu. Masalah yang ke-8. Dan harus bagi waliul mal, iaitu orang yang menguruskan harta. Siapa? Iaitu waliul mal, bapaknya bapak seorang dan neneknya nenek seorang, iaitu datuk, mengkahwinkan sahaya anaknya. Anak bagi pak dengan nenek itu yang laki-laki, lagi pula yang kecil. Tak boleh mengkahwinkan sahaya anaknya laki-laki yang kecil, atau sahaya anak perempuan, atau sahaya anak perempuan lagi kecil, dan juga anak yang safi, dan juga anak yang safi. Anak yang safi lah orang yang apa nama tu, orang yang safi. Sama ada safi tersebut safi sebab harta mahdur alaih, dari sudut harta lah pada kata waliul mal. Tak boleh pak menikahkan sahaya anak laki-lakinya yang kecil dan sahaya anak perempuannya yang kecil. Okey. Kemudian wali menikahkan hamba perempuan bagi anaknya yang masih kecil. Kata musannif dan anak yang safih. Begitu juga diharuskan kepada wali menikahkan hamba perempuan bagi anak perempuannya yang safih dan anaknya yang gila sepanjang tahun. Harus bukan tak harus, silap. Harus bagi waliul mal mengkahwinkan sahaya anaknya yang laki-laki yang kecil, sahaya anak perempuannya yang kecil dan anaknya yang safih. Batu kata sini. Begitu juga diharuskan kepada wali menikahkan hamba perempuan bagi anak perempuannya yang safih. Boleh. Anak perempuan dia safih. Ataupun anaknya gila sepanjang tahun, ada hamba. Boleh. Pak dia menikahkan hamba tersebut dengan orang lain. Tak ada masalah. Kemudian demikian lagi hakim seperti bapaknya, bapak anak jua. Nombor 3 tak baca lagi. Yakni harus waliul mal mengkahwin sahaya bagi anak laki-lakinya waliul mal yang safih. Dan demikianlah sahaya bagi anak perempuannya, perempuan wali yang safihah. Sama macam lebih kita ni. Nombor 4, yakni harus hakim mengkahwin anak tadi kerana ia hakim, termasuk dalam kata waliul mal juga. Hakim ni ada waliul mal, ada waliul nikah. Dan dikehendaki dengan waliul mal itu, iaitu bapak seorang, kemudian neneknya, datuk seorang, kemudian hakim. Itu tertib bagi waliul mal. Maka tiada harus yang lain daripada mereka itu wali, nenek bapak, nenek dan hakim mengkahwinkan sahaya tersebut. Tak bolehlah adik-beradik dia ke? Tak boleh. Adik-beradik bagi anak perempuan dia tu nak nikahkan hamba bagi adik perempuan dia tu tak boleh.
Intaha Tuhfah muka surat 295 jilid yang ke-7. Kemudian kata musannif rahimahullah, sebelum tu, hakim ataupun sultan boleh menikahkan hamba perempuan bagi kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan dan juga safih. Boleh menikahkan hamba perempuan bagi kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan yang safih, dan juga hamba perempuan yang safih bagi safih. Kemudian kata musannif, demikian lagi hakim seperti bapaknya juga. Perkara yang dikehendaki dengan wali ialah wali pada harta dan pernikahan, iaitu bapa, kemudian datuk, kemudian sultan. Namun begitu berlaku perbezaan pandangan ulama sama ada sultan ataupun hakim boleh menikahkan hamba perempuan bagi kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan, orang yang safih, orang perempuan yang safihah, dan orang gila ataupun tidak. Siapa yang boleh? Boleh ke tak sultan ataupun hakim menikahkan puak-puak ni? Khilaf. Syekh Daud kata boleh. Syekh Daud kata boleh sebab dia seperti bapa. Itulah pandangan yang mu'tamad. Tapi sebenarnya ada khilaf. Pandangan yang pertama, tidak boleh sultan ataupun hakim menikahkan hamba perempuan bagi kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan, yakni hamba perempuan bagi kanak-kanak perempuan, orang yang safih, iaitu hamba perempuan bagi orang yang safih, orang perempuan yang safihah, yakni hamba perempuan bagi orang perempuan yang safihah, dan orang gila, yakni hamba perempuan bagi orang gila. Tak boleh secara mutlak. Tapi pandangan yang mu'tamad, sultan ataupun hakim itu hukumnya seperti mana bapa dan datuk, dari sudut boleh menikahkan hamba perempuan bagi orang yang safih ataupun gila. Hal ini berlaku kerana hakim ataupun sultan ini mempunyai hak kewalian dalam harta pemilik hamba perempuan tersebut dan juga pernikahannya. Dia pemilik harta kan, orang hamba perempuan tu. Maka dia juga ada hak untuk menikahkan dia seperti bapa. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughni bahawa ia berbeza dengan menikahkan hamba perempuan bagi kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Hal ini kerana hakim ataupun sultan tidak dibolehkan untuk menikahkan hamba perempuan bagi kanak-kanak tersebut meskipun dia merupakan wali hartanya sekalipun. Itu kata Syekh Khatib. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menerangkan dalam Tuhfah bahawa sultan ataupun hakim tidak boleh menikahkan hamba perempuan bagi kanak-kanak perempuan janda yang berakal, hamba perempuan bagi kanak-kanak lelaki, dan kanak-kanak perempuan yang gila. Itu kata Syekh Ibn Hajar. Bapa, datuk dan ke atas, iaitu moyang dan sebagainya, boleh menikahkan hamba perempuan bagi kanak-kanak perempuan yang janda dan gila, kerana bahawasanya bapa dan datuk tersebut menjadi wali bagi harta pemiliknya dan wali nikahnya. Jadi khilaf lah. Dari sudut boleh ke tak menikahkan hamba bagi anak laki-laki yang masih kecil, hamba bagi anak perempuan yang masih kecil, hamba bagi orang yang safih. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Cuma Syekh Daud mentarjihkan boleh. Dia ambil pendapat yang muhtamad lah. Kemudian tetapi kata musannif, tetapi tiada bapa atau neneknya mengkahwinkan sahaya anaknya, anak bagi bapa ataupun nenek tu yang kecil lagi thayyib. Hak tadi tu kecil saja, ni tambah satu lagi kriteria, iaitu thayyib. Pernah merasai persetubuhan dah. Sebab apa tak tiada sini, makna tiada harus. Tiada, yakni tiada harus bapa atau neneknya mengkahwinkan sahaya anaknya, bapa ataupun nenek itu yang kecil, yang masih budak-budak anak tu. Lagi pula sayyib. Kerana keduanya bapa dan nenek tu tiada harus mengkahwinkan anaknya, anak bagi bapa ataupun nenek tu. Bila tak harus, maka benda yang dimiliki pun tak harus untuk kita kahwinkan. Maka tiada harus pula mengkahwinkan sahaya bagi anaknya tadi. Kata musannif, tiada bapa atau neneknya mengkahwinkan sahaya anaknya yang kecil lagi thayyib. Hal ini berlaku kerana bapa atau datuknya itu tidak menjadi wali pernikahan pemiliknya. Apa pemilik dia? Pemilik hamba. Siapa dia? Anak dia lah, ataupun cucu. Sesungguhnya telah lalu dibahaskan bahawa orang yang menjadi wali pernikahan semestinya dirinya juga merupakan wali pernikahan dan wali hartanya. Wali harta bagi anak tersebut. Jadi hamba salah satu daripada harta, maka kalaulah
salah satu daripada anak dia tu salah satu daripada orang yang boleh dia menikahkan dengan orang lain. Jadi kalau dia tidak boleh menikahkan anak dia itu dengan orang lain, maka apa yang dimilikinya di kalangan hamba juga tidak boleh dinikahkan dengan orang lain. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan jika ada sahaya itu bagi safih, safih itu, maka tiada harus wali safih itu mengkahwinkan, yakni mengkahwinkan sahaya, melainkan izinnya izin safih. Nombor 5, yakni jika adalah sahaya perempuan itu milik bagi anaknya, anak bapa yang safih. Anak tu safih, ada hamba perempuan, maka tiada haruslah wali safih itu mengkahwinkan sahaya itu, sahaya perempuan, melainkan dengan izin anaknya, anak bagi bapa dahulu, walaupun dia safih sekalipun. Meminta izin kepada orang safih untuk menikahkan hamba perempuannya, kata musannif, melainkan izinnya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyebutkan bahawa perkara ini berlaku seperti mana tidak boleh menikahkan orang yang safih itu sendiri, melainkan dengan mendapatkan keizinan daripadanya. Kita dulu dah bahas dah, kalaulah anak tersebut ataupun lelaki tersebut safih, kita tidak boleh menikahkan dia sesuka hati, melainkan dengan mendapat izin. Begitu juga kalau dia ada hamba perempuan, safih ni ada hamba perempuan, maka wali dia pun tidak boleh menikahkan hamba perempuan tersebut, melainkan dengan izin orang yang safih tu. Tu. Dan jika sahaya itu bagi perempuan yang balighah, perempuan ni dia dah balik, dia ada sahaya, boleh ke tak dia kahwinkan? Maka okey, sekali lagi ya. Dan jika ada sahaya itu bagi perempuan yang balighah, jadi dia ada sahaya perempuan tu penghulu dia perempuan yang balighah, perempuan yang baligh lah. Kemudian maka mengkahwinkan sahaya itu orang yang mengkahwinkan penghulunya, penghulu bagi sahaya. Orang tu fa'il bagi mengkahwinkan dia tu maf'ulun bih. Orang yang mengkahwin penghulunya, yakni mengkahwin oleh orang itu akan penghulunya, penghulu hamba. Siapa penghulu hamba ni? Perempuan yang balighah. Jadi perempuan yang balighah ada sahaya perempuan, kemudian wali dia atau pak bagi perempuan balighah ni mengkahwinkan sahaya perempuan tu, boleh ataupun tidak? Jawapan dia boleh. Okey, tetapi syarat dia dapat izin. Dapat izin. Walaupun anak perempuan yang balighah tu dara sekalipun. Maka kata musannif lagi tak Kasyfun Niqab ni, disyaratkan izin penghulunya, yakni disyaratkan untuk dinikahkan oleh wali bagi seorang perempuan akan hamba perempuannya itu adalah dengan cara mendapatkan keizinan pemiliknya, iaitu perempuan tersebut. Perempuan mana? Perempuan baligh. Cara untuk mengetahui izin perempuan itu untuk menikahkan hamba perempuannya adalah dengan bercakap, meskipun perempuan itu merupakan seorang anak dara sekalipun. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan bahawa perkara ini berlaku kerana bahawasanya perempuan yang masih dara tidak malu untuk menikahkan hambanya melalui izinnya. Itu ilah dia. Beza dengan dia sendiri nak nikah. Kalau dia sendiri nak nikah, kebiasaannya dia berasa malulah. Itu yang sepatutnya. Tu. Kemudian masalah yang ke-9. Dan jika ada penghulunya itu setengahnya sahaya dan setengahnya merdeka. Bukan. Dan jika ada perempuan itu setengah perempuan sahaya dan setengah perempuan merdeka. Dia panggil apa? Hamba muba'ad. Maka mengkahwinkan perempuan tu penghulunya, penghulu bagi perempuan muba'ad serta walinya, wali perempuan muba'ad. Sebab dia separuh merdeka mana wali, separuh merdeka mana
penghulu. Dua-dua kena nikahkan dia. Dia jadi payah kita ni sebab dia ada kaitan dengan penghulu, dengan hamba banyak. Itu nak tasbih pula. Kata musannif mengkahwinkan dia, yakni dengan redha perempuan tersebut. Mengkahwinkan dia dengan redha perempuan hamba muba'ad ni. Tak boleh menikahkan dia kalau tidak ada keredaan. Maka mana tadi? Serta walinya. Kata musannif walinya, yakni walinya yang terdekat daripada keturunannya. Dia panggil apa? Wali aqrab. Wali aqrab. Tidak boleh menikahkan hamba perempuan tersebut oleh salah seorang daripada walinya atau penghulunya saja. Tak boleh penghulu je nak nikahkan. Ataupun pak dia saja nak nikahkan. Tak boleh sebab dia hamba muba'ad. Hal ini berlaku kerana setiap satu daripada walinya dan penghulunya mempunyai salah satu sebab daripada beberapa sebab sabit kewalian. Kalau penghulu nisbah hamba, kalau pak dia nisbah hak kewalian ijbar, ataupun kalau ijbar tu untuk anak dara. Oleh sebab itu wajiblah berhimpun antara walinya atau penghulunya, wali dan penghulu untuk menikahkan hamba perempuan yang sebahagiannya merdeka dan sebahagiannya hamba. Bukan atau tapi dan. Mesti berhimpun. Intaha ad-dalilun nasah. Maka jika tiada walinya, wali perempuan, kata musannif, maka jika tiada walinya, yakni wali dari sudut nasab dan keturunan, ataupun ada walinya akan tetapi tidak menepati salah satu syarat untuk menjadi wali. Dulu kita bahaslah adil apa semua tu. Maka kalau tak ada wali, maka yang memerdekakan dia, yang memerdekakan hamba tu. Yang kalau tak ada wali perempuan, maka yang menjadi walinya, ganti pada walinya yang asal ialah orang yang memerdekakan dia. Yakni jikalau tiada wali bagi hamba muba'ad tersebut, maka orang yang memerdekakannya akan menjadi wali dan menikahkannya bersama-sama dengan penghulunya. Intaha ad-dalil nasah. Kalau tak ada juga, maka asabahnya, asabah orang yang memerdekakan dia. Asabah, yakni jikalau tiada orang yang memerdekakan hamba perempuan tersebut menjadi walinya, seperti orang yang memerdekakannya itu telah meninggal dunia atau telah gila, maka yang akan menjadi wali bagi hamba perempuan tersebut ialah asabah bagi orang yang memerdekakannya. Asabah ni istilah faraid. Istilah faraid lah asabah tu. Boleh kita tengok sana lah, anak binok dan sebagainya. Kemudian kalau tak ada juga, maka hakim. Kata musannif, maka hakim, yakni hakim akan menikahkan hamba perempuan tersebut bersama-sama dengan penghulunya. Habis. Nombor satu dia kata yakni, dia pun yakni padahal apa ada? Jika ada perempuan itu setengahnya perempuan sahaya dan setengahnya perempuan merdeka, iaitu perempuan ni dia panggil sahaya muba'adah. Muba'adah lah sebab muannas. Maka mengkahwinkan sahaya muba'adah itu penghulu bagi sahaya muba'adah, serta walinya wali bagi sahaya muba'adah, kerana terdapat pada penghulu dan wali itu sebab wilayah kedua-duanya. Wilayah ni kewalian. Kedua-dua penghulu dan wali. Wali nisbah dia tu merdeka, penghulu nisbah dia tu hamba. Maka jika tiada ada walinya, wali perempuan muba'adah, maka mengkahwinkan perempuan muba'adah penghulunya, fa'il bagi mengkahwin, yakni oleh penghulunya, penghulu bagi hamba muba'adah, serta dengan mu'tiq setengahnya itu. Serta dengan mu'tiq, iaitu orang yang memerdekakan setengahnya hamba perempuan itu. Maka yakni kalau tak ada, jika tiada ada ia mu'tiq, maka mengkahwinkan dia kan hamba muba'adah penghulu, yakni oleh penghulu perempuan muba'adah dengan asabah mu'tiqnya, mu'tiq perempuan muba'adah. Maka jika tiada ada pula, maka mengkahwinkan hamba muba'adah, fa'il penghulu hamba muba'adah, serta dengan hakim. Intaha Tuhfah jilid 7 ke surat 250. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kemudian tak dapat tiada berhimpun dua, mesti ada dua, penghulu dengan wali. Maka sahlah nikahnya nikah perempuan muba'adah kalau ada dua-dua. Kalau tak ada dua-dua atau salah satu tak ada, tidak sah.
Dan jika tiada berhimpun, maka sah nikahnya, maka tiada sah nikahnya, nikah hamba muba'adah. Nombor 2, yakni pada masalah mengkahwin sahaya muba'adah ini mesti berhimpun 2 wali. Dan jika tiada berhimpun 2, yakni 2 wali, maka tiada sah nikahnya, nikah perempuan muba'adah. Nokta. Masalah yang ke-10. Masalah yang ke-10. Sahaya yang melakukan sahaya yang melakukan orang yang melukakan, sahaya yang melukakan orang. Bila luka orang ni maknanya sahaya tu dia panggil sahaya yang buat jahat lah. Dia panggil abdun jadi. Sahaya yang buat jahat. Sahaya yang melukakan orang, yang bergantung dengan raqabahnya, raqabah sahaya tu oleh harta. Raqabah ni makna hamba lah. Hamba perempuan tu raqabah. Raqabah tu hamba perempuan bahasa Arab. Sahaya yang melukakan orang yang bergantung dengan raqabahnya, raqabah ni hamba lah, oleh harta. Oleh harta. Sebab apa oleh harta? Sebab dia ada hutang dengan orang, sebab dia luka ke orang, kena bayar. Okey. Jadi sahaya yang melukakan orang, yang bergantung dengan raqabahnya, yang bergantung kehambaannya itu oleh harta, maka tiada harus dikahwinkan dengan tiada izin mujna alaih, iaitu orang yang dia buat jenayah atas dia, orang yang dilukakan, yang dilukakan sahaya. Bila tu? Jika ada penghulunya, penghulu bagi sahaya itu apa? Okey, kita tengok bawah nombor 4. Yakni bermula sahaya yang melukakan orang. Dia buat kurungan sahaya janiyah. Sahaya yang buat jahat lah, yang jenayah. Janiyah ni yang jenayah, yang buat jenayah. Kalau yang mangsa mujna alaih. Yang bergantung dengan raqabahnya hamba tu oleh harta. Yang bergantung raqabah tu oleh harta. Tiada harus dikahwinkan hamba tersebut melainkan dengan izin mujna alaih, iaitu mereka yang kena jenayah. Iaitu dengan syarat jika ada penghulunya, penghulu sahaya itu papa kerana miskin, fakir. Adapun jika adalah penghulunya, penghulu hamba itu kaya, maka haruslah ia hamba penghulu mengkahwinkan hamba tersebut. Dan jikalau tidak meminta izin kepada mujna alaih sekalipun. Okey, sekarang ni sahaya dia telah buat jahat pada orang. Jadi status hamba ataupun hambanya hamba tersebut, kehambaannya hamba itu tergantung dengan sebab dia akan bayar ganti rugi. Dia akan bayar ganti rugi melalui hamba. Jadi sekarang ni kalau dia nak kahwinkan hamba tersebut, boleh ke tak? Ada tafsir. Kalau penghulu dia itu orang yang miskin, tak nak kena bayar mesti dengan hamba, tak boleh dah harta sebab tak ada harta. Dia hanya ada satu-satunya harta adalah penghulu. Jadi dia tidak boleh menikahkan penghulu dia tersebut melainkan dengan izin orang yang dia buat jenayah tu. Sebab dia ada hutang harta dengan orang yang dibuat jenayah tu melalui hamba dia. Dalam keadaan dia tidak ada pitih, dia tidak ada duit untuk membayarkan luka ataupun tanggungan yang perlu ditanggung kepada orang yang dia lukakan tadi. Kalaulah tuan dia tadi, penghulu dia tadi kaya, boleh bayar je, tak mesti guna hamba, boleh guna duit, maka dia pun bayar dengan duit. Dia tak payah meminta izin kepada orang yang dia buat jahat tu untuk menikahkan hamba perempuan tersebut. Ini dia panggil bertakluknya dhamman, ganti rugi dengan raqabah, dengan hamba. Tu satu bab khusus lah dalam bab hamba tu. Maka jika ada penghulu hamba itu kaya, harus dikahwinkan hamba tersebut. Nokta. Masalah yang ke-11, sahaya belaka dia. Dan jika ada sahaya itu wakaf ia hamba atas seorang, ni dipanggil sahaya wakaf pula. Orang beli wakaf ke orang. Boleh ke tak dia nikah? Maka adalah yang mengkahwinkan sahaya wakaf tu hakim, yakni oleh hakim dengan izin yang diwakafkan atasnya. Yani orang yang wakaf tu orang yang wakaf hamba dia beli dia wakafkan kepada seseorang ataupun kepada tempat tertentu, kau ikutlah.
Kemudian hamba perempuan tersebut nak menikah. Boleh tak? Boleh. Siapa yang akan nikahkan? Hakim. Tapi dengan izin orang yang mewakafkan dia. Bukan orang yang diwakafkan atasnya. Yang ni orang yang diberikan wakaf tadi. Orang seseorang beli hamba. Kemudian dia wakafkan kepada Ahmad. Maka contoh Ahmad tu adalah hamba tu. Hamba tersebut jadi hamba wakaf kepada Ahmad. Jadi kalau hamba tersebut nak menikah, mesti melalui izin Ahmad tadi. Kerana Ahmad itu orang yang diwakafkan atasnya. Mauqufun alaih. Kalau orang yang wakaf, waqif. Mauqufun alaih, orang yang diwakafkan ke atasnya. Okey. Kata musannif, menikahkan hamba perempuan yang telah diwakafkan. Kata musannif, dengan izin yang diwakafkan atasnya. Yakni meskipun orang yang diwakafkan atasnya itu seorang perempuan sekalipun. Walaupun orang yang diwakafkan itu adalah orang perempuan, kena minta izin juga. Hal ini kerana berkaitnya hak hamba yang diwakafkan itu dengan perempuan tersebut. Tidak wajib, tidak diwajibkan ke atas orang yang diwakafkan atasnya seorang hamba perempuan tersebut wajib memberikan izin untuk menikahkannya, meskipun hamba perempuan tersebut meminta kepadanya sekalipun. Tak wajib ke atas orang yang diwakafkan atasnya. Itu mauqufun alaih. Ahmad itulah yang kita kata tadi. Tidak diwajibkan ke atas orang yang diwakafkan atasnya seorang hamba perempuan. Itu ayat tu. Ke atas orang sampai hamba perempuan tersebut tu kurungan lah, buat kurungan. Tu fa'il, tu dia punya majrur. Tidak wajib ke atas apa? Ke atas orang yang diwakafkan atasnya seorang hamba perempuan tersebut. Tidak wajib memberikan izin. Wajib tu buat. Wajib tak ada tu. Tidak diwajibkan ke atas orang yang diwakafkan atasnya seorang hamba perempuan tersebut. Tidak wajib memberikan izin. Itu fa'il wajib. Tidak wajib memberikan izin untuk menikahkannya, meskipun hamba perempuan tersebut meminta kepadanya sekalipun. Makna hamba wakaf tersebut kalau minta dia nikahkan pun tidak wajib dia tunaikan. Tidak wajib dia beri izin ataupun tunaikan. Demikian juga tidak boleh orang yang diwakafkan atasnya dan selainnya memaksa hamba perempuan yang diwakafkan tersebut untuk menikahkannya, seperti mana perempuan yang baru merdeka. Tak wajib. Demikian juga tidak boleh orang yang diwakafkan atasnya dan selainnya memaksa hamba perempuan yang diwakafkan tersebut untuk menikahkannya. Dia tidak boleh memaksa orang yang diwakafkan. Hamba perempuan tu memaksa orang yang diwakaf tu untuk menikahkan dia. Tak boleh. Begitu juga orang yang diwakafkan tadi tidak wajib memberikan izin kepada hamba wakaf tu untuk menikahkannya. Begitu juga hamba perempuan tersebut tidak boleh memaksa orang yang diwakafkan tadi untuk menikahkan dia. Jadi dua-dua belah pihak tak wajib belaka lah. Hamba tu minta izin nikah, dia tak wajib beri, dan penghulu orang yang diwakafkan tadi pun tak wajib menikahkan hamba perempuan tersebut secara paksa. Tidak boleh. Hakim menikahkan hamba perempuan yang diwakafkan ke atas ramai orang. Hak tu tadi seorang, ni atas ramai orang pula. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfah bahawa hakim boleh menikahkan hamba perempuan yang diwakafkan ke atas ramai orang dengan mendapatkan izin mereka. Akan tetapi syaratnya ialah jikalau ramai orang tersebut terbatas dan boleh dibilang, dia panggil mahsur. Sebaliknya jikalau orang yang diwakafkan atasnya itu ramai dengan sekira-kira tidak dapat dibataskan dan dibilang, contoh 1000 orang, maka berlaku perbezaan pandangan ulama dalam masalah ini. Kalau terbatas maka hakim boleh nikahkan. Kalau tak terbatas, khilaf. Pandangan yang mu'tamad menurut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfah, tidak boleh hakim menikahkannya. Hal ini kerana hakim seyogianya meminta izin kepada orang yang diwakafkan ke atas mereka, meskipun banyak sekalipun. Akan tetapi hakim yang perlu meminta izin tersebut menjadi uzur disebabkan terlalu ramai orang yang diwakafkan ke atas mereka. Tak boleh, hakim pun tak ada kuasa nak nikahkan. Yang kedua, Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah dalam Nihayah, dia kata boleh hakim menikahkannya dengan izin yang didapati daripada orang yang melihatnya dengan sekira-kira membawa pada maslahat dan untuk menikahkannya. Jadi Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar berlaku khilaf. Syekh Ibn Hajar kata tak boleh. Menurut pandangan mu'tamad, menurut Syekh Ibn Hajar kata tak boleh hakim menikahkan dia.
Menurut pandangan mu'tamad Syekh Ramli, boleh hakim menikahkannya kalau orang yang diwakafkan itu melihat hamba tersebut perlu untuk bernikah, ada dah maslahah. Kemudian kata musannif rahimahullah, masalah yang ke-12, dan jika ada sahaya itu yang diwasiatkan, dia panggil sahaya barulah, sahaya yang orang wasiat untuk jaga, manfaat mana. Dan jika ada sahaya itu, sahaya perempuan yang diwasiatkan manfaat hamba tu bagi seorang. Contoh pak kita ada hamba, dia pun sebelum mati dia wasiat kepada, suruh beri kepada seseorang. Jadi hamba tu hamba yang diwasiatkan, maka mengkahwinkan hamba perempuan yang diwasiatkan itu fa'il, warisnya, yakni oleh warisnya, waris bagi orang yang wasiat tadi. Waris dia lah. Yakni jika berwasiatlah penghulu kepada seorang bahawa berkata ia penghulu, sahayanya sahaya penghulu itu setelah aku mati harus bagimu mengambil manfaat dan faedah dari sahayaku ini, maka mati ia, maka ni kemudian mati ia penghulu tu. Kemudian selepas tu apabila berkehendak sahaya itu berkahwin, maka yang akan mengkahwinkan sahaya itu adalah waris penghulu, serta wajib ia waris penghulu meminta izin kepada penerima wasiat itu. Jadi kalaulah pak tu seorang, contoh Ahmad, dia ada hamba nama Fatimah. Jadi Ahmad pun wasiatkan Fatimah ni kepada Muhammad. Bila dia mati, maka jadilah hak milik Muhammad. Kemudian siapa yang akan menikahkan dia? Yang akan menikahkan dia adalah waris penghulu asal. Waris bagi penghulu asal, tapi dengan syarat mesti mendapat izin daripada orang yang dapat wasiat tersebut. Mudah ya. Kemudian menikahkan hamba perempuan yang diwasiatkan manfaatnya. Kata musannif, mengkahwinkan dia itu warisnya. Gambaran masalahnya ialah seseorang yang bernama Zaid memberikan wasiat kepada Amru supaya mengambilkan manfaat daripada hambanya yang bernama Zainab umpamanya. Maka kekallah hamba perempuan tersebut milik ahli waris bagi penghulu tersebut. Namun begitu, walaupun ahli waris bagi penghulu tersebut yang akan menikahkan hamba perempuan, akan tetapi perlu mendapat izin orang yang penghulu, perlu mendapat izin orang yang penghulu telah wasiatkan kepadanya, kepada orang tu. Intaha buhdil muhtaj. Mudah tu. Kemudian yang seterusnya, masalah yang ke-13. Dan jika ada sahaya itu bersekutu, hamba mushtarak, dia ada dua tuan, dua-dua belum memerdekakan dia, maka yang mengkahwinkan hamba mushtarak itu kedua penghulunya, penghulu hamba, dua-dua lah. Kalau hamba muba'adah, penghulu seorang, wali seorang. Kata musannif, maka yang mengkahwinkan dia itu kedua penghulunya. Jikalau salah seorang daripada penghulunya menikahkannya tanpa izin penghulu yang kedua, ataupun tanpa wakil daripada penghulu yang kedua, maka tidak sah pernikahan tersebut. Jikalau semua penghulu bagi hamba perempuan mushtarak ataupun salah seorang daripada penghulu tersebut menikahkannya hal keadaan mendapat keizinan daripada penghulu-penghulunya yang lain, maka hukumnya sah pernikahan tersebut. Mudah. Intaha ad-dalil an-nasah. Kemudian masalah yang ke-14, semua masalah berkaitan dengan hamba saja. Dan jika ada perempuan itu yang dipungut, dia panggil apa? Hamba luqatah. Hamba luqatah. Kalau berbarang yang kita jumpa kat tepi jalan, itu harta luqatah. Ni hamba luqatah. Kita tak nak taswir lagu mana. Tapi gitu lah. Hamba duduk tepi jalan tu, tak ada tuan mana, tuan aku tak ada. Jadi hamba luqatah. Orang pun pungut dia. Maka bila dia nak kahwin, siapa yang akan kahwinkan dia? Maka yang mengkahwinkan itu, yang mengkahwinkan perempuan yang dipungut tu hakim, iaitu hakim. Nombor 2. Kerana bahawasa hakim adalah ia hakim, wali bagi mereka yang tiada ada wali. As-sultanu waliyu man la waliyalah. Sultan ataupun hakim ialah wali bagi orang yang tak ada wali. Hakim tidak boleh menikahkan hamba perempuan mushtarak. Mana? Dia tak habis lagi tadi. Tak habis lagi.
hakim tidak boleh menikahkan hamba perempuan mushtarak yang tidak mendapat izin penghulu. Ni hakim boleh ke tak dia menikahkan hamba mushtarak? Dia kata tak boleh. Jikalau kedua-dua penghulu atau salah seorang daripada dua penghulu menegah atau tidak memberikan keizinan untuk menikahkan hamba perempuan mushtarak, niscaya sultan tidak boleh menikahkannya seperti hamba perempuan bagi penghulunya yang telah gaib ataupun hilang. Jadi sultan ataupun hakim tidak dapat menikahkan dia kalau tak dapat penghulu, tidak dapat izin salah seorang penghulu ataupun dua-dua penghulu. Tak boleh buat apa? Menikahkan hamba perempuan yang dipungut. Kata musannif, maka yang mengkahwinkan dia itu hakim. Hal ini berlaku kerana hakim merupakan wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali sama sekali. Namun begitu tidak boleh hakim menikahkannya melainkan dengan izin hamba perempuan yang dipungut itu. Ini dapat izin perempuan tu sendirilah. Okey, selesai. Senang tu. Masalah yang ke-15. Oh banyaknya lah pahala. Boring pula kita ni. Hamba saja. Mana tadi? Sekejap Okey. Dan jika sahaya itu harta qirat. Mari pula qirat. Apa qirat? Yakni bagi laba. Bagi ni bahagi Bahagi untung. Okey, tak faham lagi tengok nombor 3. Dia bab muamalat sikit. Qirat. Arti qirat memberi harta kepada seorang amil. Amil ni orang yang buat kerja. Beri harta ni beri upah atau beri duit lah. Beri modal, beri duit kepada amil, kepada pekerja, iaitu pekerja. Okey, sebutlah. Supaya membeli dan menjalankan perniagaan. Ni contoh kita. Contohnya kita bos. Bos ni ada modal 50,000. Dia pun beri kepada pekerja dia, yang pekerja dia ada 20 orang. Buat kerja. Ada untung. Untung tu bagi dua. Bagi pekerja tu, bos tu. Tu kira. Dan laba, yakni untung itu dibahagi antara kedua, iaitu orang yang beri duit dan pekerja tu. Sama-sama bagi laba. Tu kira. Begitu jugalah. Hamba ni jadi harta qirat. Jadi harta qirat, iaitu hamba tersebut buat kerja dan dapat laba dan dibahagikan. Jadi hamba tu sendiri harta qirat. Yakni bagi laba. Okey, yang mengkahwinkan dia, yang mengkahwinkan harta qirat, yang mengkahwinkan saya yang merupakan harta qirat tu, empunya harta. Orang yang punya harta lah, orang yang bagi duit tu. Dan tiada berkehendak kepada izin amil, izin orang yang buat kerja. Orang yang buat kerja, yakni yang berniaga. Amil tu dia tafsirkan yakni yang berniaga. Nombor 4. Okey. Kata musannif, tiada berkehendak kepada izin amil. Berlaku perbezaan pandangan ulama terhadap keperluan izin daripada amil, iaitu orang yang bekerja atau orang yang berniaga untuk menikahkan hamba perempuan qirat. Hamba perempuan qirat. Yang pertama, tidak memerlukan keizinan daripada pekerja. Pandangan yang mu'tamad, seyogianya dan semestinya berhajat kepada izin daripada pekerja selain daripada izin empunya dan pemilik harta. Punya harta tu orang yang bagi, orang yang bagi hamba tu. Pekerja tu orang yang bekerja dengan hamba tersebut. Hamba tu harta qirat. Maka atas pandangan ini, jikalau seseorang menikahkan hamba perempuan qirat tanpa izin daripada pekerja, maka hukumnya tidak sah pernikahannya. Begitu juga tidak boleh pekerja tersebut menikahkan hamba perempuan qirat tanpa mendapatkan keizinan daripada penghulu yang merupakan pemilik harta. Penghulu tu pemilik harta dia lah asal. Sebab perempuan tu, hamba perempuan tu, penghulu dia, pemilik harta dia adalah penghulu. Penghulu asal adalah pemilik harta bagi hamba perempuan tersebut. Hamba perempuan tu harta dia, penghulu pemilik dia, pekerja dia amil. Perempuan, hamba perempuan tu harta qirat. Dia harta. Okey. Kemudian maka pekerja tersebut akan menjadi wakil baginya untuk menikah tadi. Sebaliknya, jikalau penghulu tersebut memberikan keizinan, beri izin dah, maka pekerja tersebut akan menjadi wakil baginya, bagi penghulu tu, untuk menikahkan hamba tersebut. Habis. Kemudian mana tadi?
Jadi kita Syekh Daud kita ni, dan tiada berkehendak kepada izin amil. Maknanya dia ambil pendapat yang tidak muktamad. Tu. Tidak muktamad tu pendapat tu. Pendapat yang muktamad adalah perlu izin kepada amil. Jadi maknanya Syekh Daud ada sebahagiannya juga pendapat yang tidak muktamad dalam kitab dia. Tu yang adanya kitab kita ni. Kita urutkan habis. Masalah yang ke-16. Dan tiada harus bagi yang menggadai itu mengkahwinkan sahaya. Ini sahaya yang digadaikan pula. Dan tiada harus bagi yang menggadai itu, yakni bagi hamba yang menggadai itu, hamba yang digadaikan. Bukan. Tiada harus bagi yang menggadai itu, yakni orang yang menggadaikan hamba, mengkahwinkan sahaya yang digadaikan. Tak boleh. Orang yang gadai hamba tidak boleh menikahkan hamba tersebut dengan tiada izin orang yang digadaikan, tiada izin kepada orang yang diberi gadai tu. Dia nak gadai, contoh Ahmad nak gadaikan hamba dia Fatimah kepada Muhammad. Jadi Ahmad ni tidak boleh menjadi penghulu, tidak boleh mengkahwinkan hamba dia yang digadaikan kepada Muhammad tadi tanpa izin Muhammad. Mesti kena izin Muhammad. Masalah yang ke-17. Dan jika ada ia hamba tu sah, dan ia tu kembali pada sahaya dah. Dan jika ada ia sahaya itu diwati oleh penghulunya, penghulu sahaya, maka tak dapat tiada kemudian, yakni selepas daripada istibraknya, istibrak hamba. Apa tu? Nombor 4. Istibrak arti istibrak menangguhkan sahaya yang baru dimilik daripada jimaknya sahaya dengan sekali datang haid ataupun sebulan jika belum ada haid. Sebulan ni bagi orang yang tak ada haid lah. Ataupun beranak jika sedang bunting. Jadi sekarang ni dia kata, kalaulah penghulu tersebut diwati oleh sahaya, diwati oleh penghulu, maka tak dapat tidak kemudian ini selepas daripada istibrak. Apa dia tak dapat tidak ni? Yakni kalau dia nak kahwin, penghulu hamba tersebut nak kahwin, tak dapat tidak. Kejap. Betul. Jadi kalaulah sahaya tersebut disetubuhi oleh penghulu dia, disetubuhi oleh apa dia? Oleh penghulu dia. Kemudian hamba perempuan ni nak kahwin. Hamba perempuan ni nak kahwin. Okey, nak kahwin boleh, tapi tak dapat tidak mesti tunggu istibrak habis. Apa tunggu istibrak? Mesti dia sekurang-kurangnya sekali haid kalau dia ada haid, ataupun dia tak ada haid maka sebulan, ataupun kalau dia tengah mengandung, setubuh dengan penghulu dulu gandung, maka selepas daripada selesai mengandung barulah nikah. Barulah nikah. Itu istibrak bagi hamba lah. Kalau istibrak bagi orang merdeka tu hak 3 quru tu, dia tak panggil istibrak lah, dia panggil iddah. Dan jika dimerdekakan mak anak bagi hamba. Mak anak ni adalah hasil persetubuhan hamba perempuan dengan penghulu. Tu mak anak lah. Bukan. Mak anak ni ummul walad, hamba perempuan yang disetubuhi penghulu. Tu mak anak istilah dia. Dan jika dimerdekakan mak anak seorang tu, atau gundiknya, gundik ni hamba lah juga, oleh penghulunya, fa'il bagi merdeka. Mak anak tu maf'ul bih. Oleh penghulunya, penghulu mak anak tu, kemudian maka berkehendak penghulunya itu berkahwin dengan dia, dengan penghulu. Ini taswir bagi masalah yang ke-17 ni. Okay, sekarang ni dia kata jika dimerdekakan mak anak. Sebab apa mak anak? Sebab disetubui oleh penghulu. Ataupun gundiknya, gundik ni hamba juga, oleh penghulunya. Cuma gundik ni adalah kalau dalam bahasa Arab qinnun, iaitu hamba yang semata-mata hamba yang tidak disetubuhi. Hamba yang semata-mata hamba yang tidak disetubuhi. Kalau mak anak ni hamba yang disetubuhi. Okey, dua-dua ni dimerdeka penghulu. Kemudian pas merdeka, maka berkehendak penghulunya. Kenapa dia sebut penghulu juga? Sedangkan dah merdeka dah, dia panggil i'tibar makana. I'tibar dulu penghulu. Bahasakan penghulu sudahlah. Kalau ikutkan mu'tik lah. Berkahwin dengan dia, dengan mak anak ataupun gundik itu, dia pun nak menikah lah. Lepas dah bebaskan dia nak menikah, maka tiada wajib istibrak atasnya. Dia tafriq atas tu kan. Maka tiada wajib istibrak atasnya, atas orang penghulu tu. Sebab apa tak wajib? Sebab orang sama.
Sebab orang sama. Yang perlu istibrak tu kalau orang berlainan. Kalau orang apa? Kalau orang berlainan. Hamba sahaya tu kalau dah diwati oleh penghulu dia, hamba sahaya tu nak nikah dengan orang lain, perlu istibrak. Sebab tidak boleh, tidak mahu bercampur antara air mani penghulu dengan air mani orang lain akan datang. Tu kena istibrak. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kata musannif maka tidak dapat tidak kemudian daripada istibrak. Situ lah. Betul? Betul. Tak baca tadi. Disyaratkan untuk sah pernikahan hamba perempuan seseorang itu bahawa dirinya telah melalui istibrak jikalau penghulunya telah bersetubuh bersamanya. Maka tidak diharuskan bagi seseorang menikahkan hamba perempuannya yang telah disetubuhi sebelum melalui tempoh istibrak. Iaitu apa dia? 1 kali haid ataupun tak ada haid 1 bulan, ataupun kalau mengandung sampai beranak. Hal ini berlaku supaya tidak bercampur antara dua air mani, iaitu air mani penghulu dan air mani orang yang bakal menjadi suami dia. Penghulu harus bernikah dengan hamba perempuannya tanpa menjalani tempoh iddah sebab air mani yang sama. Kata musannif, maka tiada wajib istibrak atasnya. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfah bahawa ini berdasarkan pandangan yang asah. Pandangan asah mana ada khilaf jugalah. Ada yang kata kena istibrak juga. Jadi Syekh Daud dia menjalani pandangan yang mu'tamad, pandangan asah. Pandangan asah tu pandangan mu'tamad lah. Penghulu memerdekakan hamba yang mustauladah sedangkan hamba tersebut menjadi isteri orang. Penghulu memerdekakan hamba yang mustauladah. Mustauladah ni hamba yang disetubuhi